يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعاشر اليوم عن الفطر ورحمه الله. وَاعْلَمُوا لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخافض على المنبر وعلى آله وصحبه الكرام. وصلى الله بحمدك ورحمته الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الله وفضلنا على الكثير من الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya. Serta bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangannya di samping bertakbir dan bertasbih. Serta bersyukur kepada Allah kerana rahmat dan hidayahnya kita telah berjaya mengharungi Ramadan pada tahun ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, hari ini adalah 1 Syawal. Aidil Fitri adalah hari untuk kita bergembira. Diharapkan bagi kita berpuasa, malah dimintakan untuk kita menyambutnya dengan takbir yang nyaring dan mendirikan solat sunat Aidil Fitri. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumul fitri fa shalla rak'atayn. Maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada hari raya Aidil Fitri, kemudian terus mengerjakan salat hari raya sebanyak 2 rakaat. Aidil Fitri adalah hari yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam sebagai satu penghargaan yang tinggi. Lantaran kerana ketaatan kita di sepanjang bulan Ramadan yang lalu, kita disunahkan merayakannya dengan menjamu juadah bersama-sama ahli keluarga dan umat Islam yang lain dengan penuh kegembiraan, memakai pakaian yang indah, menghiasi rumah dan membersihkannya. Disunatkan mandi pada pagi hari raya. Disunatkan juga menjamak makanan sebelum keluar untuk mengerjakan solat sunat Aidil Fitri. Ketika balik ke rumah pula disunatkan melalui jalan yang berbeza daripada laluan pergi ke masjid.
dan juga digalakkan untuk bermaaf-maafan antara suami isteri, anak-anak dengan ibu bapa, adik-beradik sekeluarga dan jiran tetangga. Bahkan disunatkan saling memulut juara di kalangan jiran tetangga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika man yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maksudnya demikian, yakni ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar agama Allah, maka dialah orang yang bertakwa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat-sifat takwa hati orang mukmin. Begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan bahawa sebaik-baik ungkapan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Sesungguhnya lafaz ini menjadi amalan para salafus saleh. Semua ini menunjukkan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selaras dengan perintahnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa, yakni sebulan Ramadan, dan supaya kamu mengagungkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, Islam adalah agama yang mendidik kita supaya sentiasa berakhlak mulia walaupun di mana sahaja kita berada. Oleh itu, kita hendaklah berakhlak mulia ketika menjadi pengguna jalan raya. Di antara akhlak mulia yang perlu diamalkan ketika berada di jalan raya ialah bersifat sabar, bersikap sopan, bertimbang rasa, bertolak ansur, hormat menghormati, berhemah, mematuhi peraturan lampu isyarat dan sebagainya. Sikap terburu-buru ketika membawa kenderaan, tidak mematuhi peraturan jalan raya, serta memandu melebihi had laju yang dibenarkan termasuk dalam perkara memudaratkan atau membinasakan diri sendiri serta orang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang para hamba-Nya yang beriman daripada melakukan apa sahaja perbuatan yang boleh membinasakan diri sendiri. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la taqulu bi aydikum ila tahliku wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan, dan baikilah dengan sebaik-baiknya usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Berdasarkan statistik Polisi Raja Malaysia PRN, sejumlah hampir 600,000 kes kemalangan jalan raya direkodkan di seluruh negara bermula 1 Januari hingga 30 Disember 2023. Jumlah ini dibangi akan bertambah dengan mendadak sekali, terutamanya di musim-musim perayaan seperti Aidilfitri ini. Walaupun pihak berkuasa telah melancarkan berbagai kempen dan slogan keselamatan jalan raya pada setiap kali hari perayaan di negara kita, seperti bantu cermat, jiwa selamat, hati-hati di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang, yang lambat asalkan selamat. Semua ini adalah untuk memberi kesedaran dan peringatan kepada masyarakat jika pulang berhari-hari di kampung halaman. Secara keseluruhannya, seramai 6,433 mangsa dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya seluruh negara bagi tempoh yang sama. Di negeri Kedah telah dicatatkan sebanyak 576 mangsa telah maut akibat kemalangan jalan raya. Secara purata, 18 kematian dicatatkan dalam sehari akibat kemalangan jalan raya di seluruh negara. Dalam tempoh seminggu, sambutan Aidilfitri pada tahun ini dianggarkan 6 juta kenderaan memenuhi lebuh-lebuh raya dan jalan raya di negara kita. Pada setiap hari, pasti ada kasus kemalangan dilaporkan berlaku dalam negara. Kadang-kadang kemalangan itu berpunca dari faktor luaran yang tidak dapat dielak.
Namun dalam setengah kes yang terjadi disebabkan kecuaian pemandu sendiri. Sidang jemaah sekalian, dalam kita meraihkan Aidilfitri, janganlah kita lupa bahawa sejak 6 bulan yang lalu saudara kita di Palestin masih dibelenggu perang, diancam kebuluran serta penyakit, menggigil kesejukan di dalam kemah, dan sentiasa ketakutan diberi bom akibat peperangan tercetus di antara Israel dan Hamas. Isu di Palestin bukanlah isu negara dan agama semata-mata, bahkan jika dilihat dari kaca insani, ia merupakan isu kemanusiaan. Maka setiap jiwa yang memiliki sifat kemanusiaan pastinya nak tahan melihat saban hari ada sahaja serangan, pencemburuan, pembunuhan serta penculikan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin. Kita semua bertanggungjawab dan mempertahankan bumi Palestin. Bagaimana pula cara kita, sedangkan kita semua berada di sini, sudah tentu setidak-tidaknya kita menyatakan sokongan terhadap rakyat Palestin dan memanjatkan doanya bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberi perlindungan, keselamatan dan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh nyata mereka. Selain itu, kita boleh menyalurkan sumbangan kewangan kepada tabung-tabung Palestin yang diakui keabsahannya. Penduduk Palestin berhak menikmati kebebasan dan kemerdekaan di tanah air mereka sendiri. Hidup dalam penjara terbuka bukanlah sesuatu yang indah dan mengasyikkan. Maka, wahai saudara-saudaraku sekalian, demi bumi Palestin, marilah kita sama-sama memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan seluruh penduduk Palestin dan membebaskan mereka segera dari cengkaman rejim Israel. Hanya kepada Allah Taala sebaik-baik tempat memohon perlindungan. Saudara-saudara Kristen jemaah sekalian, marilah sama-sama kita menghayati arti Aidilfitri ini dengan keimanan dan ketakwaan, di samping kita mengamalkan segala tarbiyah Ramadan dalam kehidupan kita. Jika kelaparan mendidik kita mengisahkan, insaflah dan berilah sokongan dan apa jua bentuk pada umat Islam yang bergelut dengan penderitaan di Palestin. Jika puasa mendidik kita erti kesabaran dan ketabahan, sabarlah kita ketika di jalan raya semasa memandu. Seandainya Ramadan mengasuh kita berjiwa, luhur dan saling membantu, maka sekadar berdaya tentulah mereka yang dihimpit kemiskinan dan kesusahan. Kembalilah kita pada fitrah insan seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada kita bergembira menyambut hari lebaran ini, janganlah kita lupa insan yang masih melaksanakan tugas mempertahankan negara dan memastikan keselamatan, kesejahteraan dan kebiasaan kita seperti anggota tentera, anggota polis, anggota bomba, petugas perubatan, serta para pekerja yang tidak dapat menyambut lebaran seperti kita hari ini kerana melaksanakan tugasan masing-masing. Di samping itu, berilah doa kepada roh-roh mereka yang dapat dengar ilahi, mengenang jasa-jasa mereka selama ini, menambah bakti di negara tercinta ini. Renunglah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Semoga Aidilfitri ini memberi sejuta pengertian buat kita semua. Salam Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'aliim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالى والصلاة بالله رسول أنفسنا والسوء الراحمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله واتقى من شاء طاعته من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله قد قال فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang dirahmati Allah, marilah kita memanfaatkan hari raya ini dengan melakukan amal-amal soleh dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya bukan lain untuk kita melakukan sebarang perbuatan tanpa batas. Hari raya juga bukan masa untuk kita membalas dendam dengan makan sepuas-puasnya. Islam berbeza dengan agama-agama rekaan manusia yang lain. Ada batasan dan sepadan yang perlu kita sentiasa jaga dan berwaspada. Jagalah niat, kelakuan, percakapan, pandangan dan pergaulan kita. Jagalah akhlak dan tingkah laku. Semuanya berjaya orang-orang yang memelihara kehormatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minin ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Maksudnya sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka yang menjaga kehormatannya. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hamba-hambanya melalui ibadah puasa adalah sifat takwa. Kerana takwa itu adalah sebaik-baik bekalan di hari akhirat kelak. Hadis ini menjuru kepada hadirin dan hadirat sekalian, agar kita bersama-sama meneruskan kesinambungan puasa Ramadan dengan mengamalkan puasa sunat di bulan Syawal. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, namanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitta min Syawal kana kaqiyamu dahr." Maksudnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang bersamaan dengan puasa sepanjang tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واصبر لهما بعنايتك وتوفيقك مولانا الأمير الكريم سلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بنجا وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين باتجا ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل تقوى لهم خير الزاد إنك الغفور الرحيم الجواد يا لطيف العباد يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك الأمن والآمن في كل حين وزمان اللهم ارحمنا موتنا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد